Doktor dia akan buat analisis melalui biologi orang tu macam mana, tapi dia perlukan alatan kita untuk bantu dia analisis dia punya result. Betul ke tidak? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Asmawi bin Jali, berasal dari Papar, bekerja sebagai biomedical engineer di syarikat Sedafiat Sendian Berhad lah. Sekarang bertugas di Queen Elizabeth I. Lepas saya habis SPM tu, saya terus pergi Politeknik Kota Kinabalu, peringkat sijil kejuruteraan elektrik elektronik. Selepas tu baru saya sambung pergi peringkat diploma kejuruteraan elektronik di Politeknik Kota Kinabalu juga. Itu lebih dalam kos diploma punya tu lebih pada komunikasi lah. Pas sudah habis di Politeknik tu, dalam peringkat diploma tu saya lanjutkan pelajaran pergi Universiti Tun Hussein On dalam bidang kejuruteraan elektronik. Dia satu ada bahagian technical service engineer. Lepas tu dia ada cell engineer. Cell engineer ni dia akan bawa produk-produk company tu bawa kepada user, iaitu orang hospital. Dia akan bagi tahu lah mesin ni bagus untuk apa. Dia khusus untuk apa bidang. Contoh kalau bahagian perubatan ni dia ada ortopedik untuk tulang, urologi untuk kencing apa semua tu kan. Jadi setiap mesin dorang bina tu khas untuk bidang perubatan tu. Contoh urologi, kencing. Ini khas untuk ni. Itu cell engineer. Jadi cara dorang untuk promote dengan user, benda ni macam mana. Jadi doktor pakar pun akan tengok lah, macam bagus, kasih mudah kerja dia untuk buat analisis pasal pesakit. Jadi dia akan ambil lah katalog tu, yang ini. Itu cell engineer lah. Kalau maintenance engineer ni, dia akan buat cek mesin. Itu dalam masa pembelian, dalam warranty lah, setahun sekali macam tu. Dia akan cek mesin tu macam mana fungsi dia. Dia akan guna tester. Tester contoh electric safety test. Lepas tu tester yang untuk cek contoh mesin laser, dia kena ada mesin yang cek laser tu berapa, input dia berapa, dia bagi berapa watt, keluar dia mesti sama ataupun lebih. Itu dorang punya ada plus minus lah, dia punya ada lebih ada kurang dia juga ni lah. Itulah tugas-tugas yang saya buat. Pertama sekali bahagian buat checking mesin, yang itu dia ditetapkan satu mesin ni ditetapkan dalam 6 bulan sekali. So kita akan cek dia punya functionality mesin tu lah, dia okey ke tidak, mengikut ada checklist yang disediakan oleh KKM lah. Lepas tu yang tu tugas pertama. Tugas kedua pula, saya juga buat untuk TNC mesin-mesin yang dibeli oleh kerajaan. Contohnya macam alat-alat perubatan lah, ESU, Electric Surgical Unit, yang digunakan di dalam Dewan Bedah, mikroskop pembedahan. Bahagian lab pula, bahagian yang cek darah semua tu lah. Lepas tu yang tugas yang ketiga pula, saya buat breakdown lah. Breakdown ni contoh kalau ada user pakai mesin tu rosak, dorang call kami punya unit helpdesk, yang mana tempat tu dorang akan terima request dari user akan bagi tahu kami lah sebagai apa. Jadi kami akan datang cek mesin lah. Dalam cek mesin tu tengoklah kalau mesin tu dah hidup time guna tu, cek fuse dia dulu dari power cord tu. Lepas tu kalau itu okey, then baru dalam mesin tu cek apa yang ada masalah lah di dalam tu. Lepas tu tugas yang keempat tu saya ada buat untuk asset register, mana selepas TNC tu kita akan registerkan ke dalam satu software yang kerajaan punya lah. Kita akan key in semua aset-aset kerajaan tu, supaya apa-apa kerosakan ataupun maintenance macam PPM apa semua tu direkodkan di dalam tu lah. Seterusnya saya ada buat CA, condition appraisal tu. Itu menentukan bila mesin tu penggunaan dia lebih daripada 10 tahun, kami disuruh untuk buat report tu.
kami akan suggest dengan bahagian jurutera hospital bagi tahu mesin ni sudah lebih 10 tahun dan perlu dilupuskanlah untuk beli pembelian baru. Cabaran dia macam salah satu untuk repair lah. Sebab saya kena cabaran tu setiap mesin tu kan setiap tahun ada model baru. Diorang akan create model baru lagi banyak. Jadi kita kena tahu mesin ni macam mana, kita kena baca service manual, user manual dia macam mana. Itu satu cabaran bagi saya lah sebab company dia akan provide lagi canggih. Jadi kita kena ikut arus perkembangan teknologi macam tu. Jadi kita kena tahu oh ni model ni baru. Jadi kita kena tahu apa function dia, begini macam mana dia punya apa. Jadi itu satu cabaran bagi saya lah sebab teknologi makin bertambah, dia makin maju. Jadi kau kena belajar, kau tak boleh tinggal satu begini saja. Saya biasa satu mesin ni saja, tapi bila ada mesin baru datang, mau nak mau kau kena baca juga, kau kena belajar juga macam mana dia punya function. Lepas tu kalau ada masalah apa perlu kau kena kajilah dalam service manual tu. Salah satu saya happy ni sebab kita dapat bantu pesakit. Pesakit tu sehat apa semua, dorang keluar dengan baik tu. Kira satu kepuasan lah dorang guna kita punya mesin tu kan. Dapat memudahkan kesakitan dorang tu dari ringan apa semua tu, rasa macam happy lah. Dia sehat. Kepada pelajar tepasan SPM, cuba bidang kejuruteraan ni sebab bidang kejuruteraan ni teknologi makin maju. Jadi bila orang bilang satu kejaya yang luas untuk diterokai lah.